أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Selamat malam diucapkan kepada semua pendengar yang sudi melayari channel saya yang tak seberapa ini, dan saya tidaklah buat sekerap orang-orang lain, dan saya pun buat sekadar nak mengingati saja dan tak lebih dari itu, dan saya cuma nak nyampaikan dan untuk memberi sedikit penerangan apa yang perlu, apa yang patut kita buat, apa yang dapat membantu kita di dalam perjalanan kita sebelum kita menutup mata. Itulah tujuan sebenar. Jadi sekarang ni negara kita, bukan negara kita saja, banyak negara-negara dunia sekarang tengah menghadapi masalah COVID. Tak apalah, kita tak payah cerita negeri orang, kita cerita negeri kita. Dan hari ini adalah angka yang tertinggi sekali rakyat kita dijangkiti dengan virus COVID-19, berkurang dekat 7,000 lah, 6,990 berapa entah. Dah dekat 7,000, semalam pun 6,000 lebih, sebelum tu pun 6,000 lebih. Jadi kita pun tak tahu bila akan berakhirnya malapetaka ni, malapetaka ciptaan manusia ni. Jadi hari ini tiap-tiap hari ada juga angka kematian meningkat. Jadi kepada mereka terutama umat Islam yang meninggal dunia akibat COVID, sama-sama lah kita fidyahkan Fatihah untuk mereka, kerana mereka tidak menginginkan untuk mati dengan keadaan macam tu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. Kepada tuan-tuan semua, ingatlah di musim COVID tengah mengganas ni, ingatlah pada diri masing-masing. Jaga penjarakan sosial tu. Maaf tuan-tuan, gatal pula tekak. Jaga penjarakan sosial kita, gunakan pelitup mulut. Kalau boleh tak apalah, dalam keadaan sekarang ni tak payahlah kita bersalaman. Lepas tu janganlah kita bersesak-sesak di tempat-tempat orang yang ramai, sebab kita tidak tahu siapa di antara mereka siapa di antara mereka tu ada COVID. Itu masalah dia. Sebab simptom yang ada ni pun sekarang ni pun orang yang kena pun tak tahu dia tu kena COVID ke tidak, sebab tidak ada simptom dia, tiba-tiba dah kena teruk je. Dan hari ni kita tengok dekat media sosial, berapa ramai yang meninggal dah. Meninggal dalam ward, meninggal tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi itulah saya selalu pesan, kalau kat luar ni bolehlah kita jaga, kita gunakan sanitizer, kita jaga kita jarakkan social distancing kita bila kita kat luar.
Lepas tu kita tidak bersalaman, dan samping tu kita gunakan pelitup mulut kan. Jadi yalah, sebab dia main kat kawasan tu, jadi kita tak tahu. Sebab kalau kita dah keluar rumah tu, kita balik ada kat luar, bila kita balik rumah, bila kita buka tu kita tak tahu kat tangan kita tu ada tak ada. Sebab apa, kita kadang-kadang ada juga saya tengok bila pergi ke tempat-tempat awam yang disediakan sanitizer tu, dia tak ambil pun sanitizer tu sapu tangan. Jadi kita ingatkan diri kita gunakan sanitizer tu. Dah balik rumah tu cuci tangan. Jadi untuk menentukan kita ni selamat lah. Sebab benda tu tak nampak, jadi kita kena beringat selalu. Jadi untuk persiapan dalaman kita, seperti saya beritahu selalu, ambillah air panas suam, ambillah limau kasturi tu 3 biji, you perah, masukkan air suam tu, you taruh garam sikit dalam sudu kecil tu, ambil sikit lah ataupun secubit, kita masuk dalam air suam tu, kita bancuh, kita minum waktu air tu masih suam lah. Minum. InsyaAllah. Sebab saya trust tu, limau tu baik. Sebab dia boleh, seperti saya kata lah, segala kekotoran sampah sarap yang ada di sungai akan mengalir ke laut. Dan laut tu semua tahu adalah masin. Di situlah tempat memproses dia. Jadi bila tempat memproses tu ada akan bunuh. Tu sebab air laut tu berapa banyak sungai yang busuk-busuk masuk ke laut, air laut tak pernah busuk. Tak pernah kita dengar orang pergi ke laut ada kena penyakit kan. Jadi begitulah, kita perlukan garam. Sebab kita dulu-dulu mak ayah kita, masa dia lahir dapat baby, atuk-atuk kita, apa yang dia bagi dulu? Selalu dia cakap, siapa makan garam dulu? Dia tak cakap siapa makan gula dulu, tak. Siapa dulu makan garam. Sebab apa? Bila kita lahir, ibu bapa kita atau datuk kita, masa dia nak komat tu, atau dia bang kan, dia akan masukkan garam kat mulut kita. Di situlah kita baby lah. Baby bila dapat benda masin tu, dia terpulat-pulat lah. Actually benda tu baik dia untuk mencuci dia punya throat tu lah. Kerongga tu sampai dalam. Sebab di dalam perut dia cuma makan apa yang ibu dia makan lah dalam tu. Jadi itulah proses penyucian tu, sebab dia perlu garam. Begitu juga dengan COVID ni. Garam adalah pembunuh dia. Jadi tak boleh panas. So sebab kita kena minum air suam. Bila kita minum air suam tu kan, dia masih berasap atau panas pun tak apa. Sebab dia berasap tu, at least asap tu akan masuk kat rongga hidung kita, dia masuk kat nak tekak kita. Jadi kita minum, air tu masuk ke dalam. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau kita buat selalu, insyaAllah. Itulah protection diri yang kita dapat buat. Yang kat luar ni kita pakai sanitizer, pakai face mask, kita jaga social distancing kan. Penjagaan diri itulah sanitizer dengan mask. Tapi di dalam tubuh kita, kita minum air suam atau air panas campur garam, campur limau kasturi 3 biji, dan kita minum. InsyaAllah. Dan seperti saya beritahu yang sebelum ni, yang anak buah saya pun masa dia positif COVID, sebab dia hilang dia bau, sebelum tu dia dah start, saya dah beritahu lah, dia buat lah. Tapi dia kena juga, tapi dia hantar ke MAEPS. Sebab dia dah buat selalu 2 hari lepas tu dia dah keluar pada MAEPS. Dia mean proses penyembuhan tu dia kena tak ada severe lah. Sebab dia bau dia dah tak ada. Tu sebab doktor cakap you are positive, so dia hantar ke MAEPS. Begitu juga isteri pada kawan saya. Ingat tak dalam video Arai yang saya mention nama Abu dan isteri dia? Isteri dia tu kena COVID. Tapi sebelum tu alhamdulillah, sebab saya dah beritahu dia minum air tu, so dia amalkan lah. Tetapi isteri dia tu bekerja dia selalu pergi kat luar. Buat kat luar. So dia selalu keluar. 1 minggu tu keluar 3 hari. So dalam kalangan office mate dia tu 4 orang kena COVID, termasuk dia. So bila dia kena tu kat rumah, dia cakap dia dah pada badan dah lenguh-lenguh, sakit-sakit semua, pening kepala, tambah-tambah dia ada thyroid. So saya beritahu dia tak apa cakap dia.
Bagi keep on giving air limau tu, biar dia minum. So hari kedua tu, dia bila dapat result daripada tu, dia kena hantar ke hospital Tengku Jaafar Sembah lah. So dia bawa lah limau tu dengan garam, so dia bancuh. Dia bancuh, tapi neighbor dia pun ada seorang juga, ada kakak tu dia cakap. Ada kakak tu, dia pun COVID, dia pun kakak tu dah lama jugalah, 4-5 hari duduk dalam tu, dia kira dah stres lah. Dah hilang harapan. Dia cakap lebih baik mati dah, dia cakap. Sebab dia ada orang lah, benda ni fizikal nak ke penting, mental tu kena penting. Jadi bila dia masuk tu, dia dah tanya kakak tu, dia pun COVID, so dia cakap tak apa kak, saya pun ada COVID, tapi saya akan buatkan air limau. So dia buatlah, 1 gelas untuk dia, 1 gelas untuk kakak tu. Bila dia dah dapat kena limau tu, dia terus cergas. Dia terus tak seperti hari sebelum tu. Nampak perbezaan pada diri dia tu. Jadi dia duduk tu 2 hari ke 3 hari ke hospital, tengok apa. Lepas tu discharge. Dah tak positif lagi, dah negatif dah elok. Kakak tu pun sama keluaran dia sekali. Alhamdulillah. Jadi itulah, persiapan diri kita tu lebih penting sebab kita nak mencegah. Kalau dah kena, kalau yang stage-stage yang besar tu, susahlah. Jadi kita siapkanlah diri kita. Pergilah kat pasar tu, beli limau kasturi, garam ada kat rumah, masak air, taruh 1 gelas untuk kita sendiri kan. 1 gelas air panas. Lepas tu perahkan limau 3 biji, taruh garam. Tak ada apa pun. It's good. It's good untuk immune system kita. Buat, tak ada masalah dia. Tu je cerita. Jadi kita sekarang ni mencegah tu lebih penting. Kalau dah kena tu bolehlah kan. Kalau kita dah siap, kita punya perisai diri kita, insyaAllah lah, tak perlulah kita risau kan. Ini yang tak ada perisai ni yang kita takut. Yang ramai yang kita tengok tu, beribu orang kena. Masalah dia suka bersesak-sesak sana sini. Jadi bila kena dah semua susah. Meninggal susah. Kita kesian lah meninggal. Tukang mandikan, masukkan tu, kita tak boleh pergi sana pun. Kita tengok dia jauh je ke bumi tu. Nak menatap wajah terakhir pun tak boleh. Jadi fikir sendirilah. Kita fikir sendiri, kita nak macam mana. Yang cakap dia dah takdir betul takdir. Tapi kalau kita kena jaga diri kita lah. Kan? Kita jaga diri kita, mencegah. Sebab benda tu untuk kebaikan. Kalau kita sihat, kita boleh buat amal ibadat. Kalau kita tak sihat dah kena macam tu, apa kita nak buat? Boleh baca doa, boleh buat doa. Tapi nak bangun, nak solat pun kan tak mampu dah. Dah terbaring. Jadi kita elakkanlah benda tu supaya kita dapat beramal ibadat. Itu yang paling penting. So tu cakap, jagalah diri, jaga rumah tangga dengan anak kita, pesan dekat ibu bapa kita yang kat kampung ke atau yang duduk sekali ke, bagi minum air tu. Abu tu anak dia duduk serumah dengan bini dia. Anak dia alhamdulillah tu cakap dia, sebab dia dah siapkan anak dia awal, anak dia tak kena. Tak positif, anak dia negatif. Setelah pergi cek, semua negatif. Alhamdulillah. Padahal anak dia, mak dia balik, ada kan pegang mak dia, pegang itu sini. Tetapi bila dah persiapan awal dah ada, persiapan dalam diri tu dah ada, alhamdulillah. Cuma mak dia mungkin sebab dia akan bercampur dengan orang yang ada COVID tu every day dekat pejabat. Walaupun dia ada pertahanan dia, tapi masih kena lah. Tapi tak severe lah. Alhamdulillah lah. Tak severe, tapi dia cakap betul lah. Badan penat, sakit-sakit lah, lenguh lah, tak ada tenaga lah, mual lah, nak muntah lah. All kind of thing dia akan rasa. Tapi alhamdulillah, 2 hari duduk hospital. 2 hari 3 hari duduk hospital, dah discharge. Alhamdulillah. Dah balik rumah dah.
Itulah kita nak kena ingat, jagalah diri kita. Sekarang ni nak buat macam mana kan? Kita bersabar je lah dulu. So yang penting kita jaga diri kita jaga family kita jaga keselamatan anak-anak kita, mak ayah kita. Berkorban lah sikit. Tak puas hati bolehlah video call dengan diorang. Nak buat macam mana kan? Buat ini demi keselamatan semua. Kita kena ingat lah. Berbalik kita sikit pada cerita ni. Subhanallah. Seperti apa yang saya ungkapkan pada 27 Ramadan tu, tentang negara China, tentang ribut Taifan dan gempa bumi. Alhamdulillah, semalam kemarin China dah kena dah gempa bumi yang paling besar, is about 7.4 Richter, 7.4 skala Richter. Semalam ada dua tempat, satu tu 6.1, satu tu 7.4. Tu kita yang paling kira yang besar lah. Tapi nak kira on the day yang happen 7.4 tu ada lebih kurang 17 earthquake. 17 gempa bumi yang berlaku kat China. Tapi yang besar tu lah 7.4. Dia ada range from 5 to 656. Yang paling besar 7.4. Lain tu semua paling rendah pun 5 lah. Jadi lepas tu dah bergegar. Hari ni pun baru dapat hantar orang sana. Sekarang ni dengan ribut taufan dia dah ada, dengan angin, dengan hujan dia. Sekarang ni dia dah takut. Semalam saya dah tengok dekat YouTube. Sekarang ni sungai dia pun dah melimpah, air dah banyak. Kat dam tu pun dia dah takut air akan terus banyak. So dia terpaksa buka lagi laluan untuk mengurangkan tekanan pada dam itu. So yalah, kita marah kat sini bukan pasal apa. Sebab kemusnahan, kerosakan dunia ni mereka yang mencetuskan. Virus Wuhan tu memang dari dia. Saya dah minta petunjuk Allah. Saya dah minta kepada Tuhan bagi petunjuk. Ya Allah, Rahman Rahim, bagi aku petunjuk. Kalau benarlah virus COVID ni dari Wuhan, kau bagi dah petunjuk. Masa mula-mula tu, masa tu saya minta gempa bumi juga. Alhamdulillah, lepas tu gempa bumi dengan macam-macam ni, dan hujan ribut kan, berpanjangan. Kan berapa lama dia kena. Di situ saya rasa betul. Lepas tu disahihkan lagi oleh jurnalis dari Australia. Dia dapat satu buku dari yang dia orang punya intelijen dia, dari PLA, People Liberation Army China tu, PLA. Memang strategi dia virus ni untuk jadikan biologi punya senjata. Memang dia buat. Tapi biasalah anak China, dia akan deny lah. Lepas tu berapa lama, mana orang boleh, WHO tak boleh dapat pun check dia punya lab tu. Dia tak pergi masuk China, siapa berani. Jadi tak apa, dia deny sampai baru ni saya minta Allah Rahman Rahim, doa, turunkanlah. Alhamdulillah, Tuhan turunkan taufan mula-mula. Lepas tu Tuhan turunkan gempa bumi melebihi 7. Ya, Alhamdulillah, 7. 7.4, ya kuat tu. 7.4 is damn big, damn heavy. Lepas tu ada 6. Lepas tu berurutan. Semalam saja kata 17. Semalam saya tengok ada 17 point yang ni. So China akan tunggu sampailah ni Syawal ni, hujung Syawal. Hari ni ada 2 je. Kasih kau jalan-jalan dulu. Tentera kau selesaikan dulu. Lepas tu kena lagi. Kita akan tunggu, kita nak sampai kau punya dam tu pecah. Biar kau rasa kesusahan. Selama ni kau rasa kau kuat, kau hebat kan. Macam mana kau susahkan umat Uyghur, umat Islam Uyghur. Kau torture dia orang. Kau cakap tak, kau tak buat. Kau deny.
Kau torture dia hari-hari, kau mandulkan perempuan-perempuan dia, kau mandulkan anak dara sana. Kau tanamkan doktrin Cina. This is the time. Ini adalah hari-hari pembalasan untuk korang. Adalah hari-hari pembalasan untuk China. Dan Alhamdulillah, Palestin, di bumi Palestin pun ceasefire dah berlaku semalam lah. Dah ceasefire, gencatan senjata, dan Alhamdulillah semalam dapatlah diorang masuk membersihkan kawasan. Semalam ada lebih kurang 300 biji bom yang tak meletup. Yang dilakukan oleh dia punya fighter dia. Jet fighter dia tu, dia jatuhkan bom, 300 bom tak meletup. Di antaranya adalah bom yang besar yang berat bukan 1000 kilo. Semalam dia tunjuk. 300 bom tak meletup. Alhamdulillah, itu semua kuasa Tuhan. Tuhan tak izinkan kau menghancurkan bumi Palestin semau kau. Maaflah Yahudi. Maaf. Tapi tak apa, di dalam masa terdekat ni, seperti mana saya juga minta dalam masa terdekat ni, sebelum habisnya Syawal ni, gempa bumi juga akan berlaku di Israel. Saya minta nombor 1 kenakan dekat Tel Aviv. Lepas tu 2 tu kat depo simpanan minyak je ke. Tak apalah, tak kisah mana-mana. Tapi gempa bumi paling kurang pun macam China lah, 7. Kalau Yahudi Israel tu kena 7 tu, banyak yang collapse tu. So biar dia rumbles lah. Biar dia rasa macam mana kau letupkan bumi Palestin, runtuhnya bangunan-bangunan di Palestin kena pengeboman kau, begitu juga runtuhnya bangunan-bangunan kau kerana gempa bumi. Seolah-olah macam negara kau tu kena bom. Kau tunggu, insyaAllah dia akan sampai. Lepas ni kau tangisilah macam mana umat Palestin menangis hari-hari, menangis akan kematian orang yang mereka sayang, orang yang mereka cinta. Kau juga akan menangis meratapi orang-orang yang kau sayang, orang yang kau cinta, orang yang kau kasihi mati terseksa, dihimpit batu. InsyaAllah. Tak lama lah akan sampai sebelum habis Syawal. InsyaAllah, saya yakin Tuhan akan Israel akan kena. Mesti kena. Sebab kau telah melakukan kezaliman terhadap umat Palestin dah berpuluh tahun kot. Kau dapat Palestin tu dulu dari tahun kau masuk tahun 1948. Dah macam-macam kau buat. Kau dah dapat tanah free, kau bunuh pula orang Palestin. Kau nak jadi bos itu. Kita tahu sebab kau memang sebagian tu, kalau kau dah ambil tanah tu tak apa, tapi janganlah sampai membunuh orang. Ni kau tidak. Kau rasa kau hebat. Kau tak hebat. Kau saja rasa kau hebat. Tak ada hebatnya kau. Kau tak berani pun dengan Palestin, perang dengan Palestin tu. Awalnya Palestin lawan kau tu pakai batu je. Kau pakai senapang. Kau pakai rifle, kau pakai machine gun. Pakai bom. Sebelum ni mana ada Palestin ada bom-bom macam kau? Tak ada. Bolehlah kau lawan dengan diorang depan ni. Sekarang ni kau tengok. Palestin pun ada roket. Blue Pandu. Berapa ribu bom kau jatuhkan. Kau terpaksakan guna kekuatan udara kau, kekuatan artileri kau untuk menghancurkan Palestin. Tapi sebelah hari tak hancur pun. Sebahagiannya. Tetapi apa jadi pada orang kau? Orang kau dalam ketakutan. Semua nyuruk bawah bangka. Dengar dia siren bunyi. Semua duduk bawah bangka. Takut. Pasal apa takut? Orang Palestin tengok dia lalu. Dia tak kisah pun. Kita tengok mat perempuan-perempuan tu. Tak ada takut. Malah dia bertasbih. Semua menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab dia orang syahid. Dia tak risau. Sebab dia mempertahankan bumi dia.
Wajib dia mempertahankan tanah dia. Kau tu pendatang. Kau datang nak menceroboh negara orang. Kau tunjuk lagak. Kau cakap kau hebat. Mana kau hebat? Kau setakat berani perang kat situ je. Keluar kau berani ke? Kau tak berani pun. Tapi tak apa. Kau tunjuk kekuatan kau. Lepas ni kita tengok. Boleh tak kau lawan ni? Yang akan sampai 7.5 ni. Kita nak tengok. Macam mana kau meratapi. Macam mana kau akan menyesali akan perbuatan-perbuatan kau. You just wait and see. This thing will come. InsyaAllah. Before the end of Shawwal, this 7.5 earthquake will hit Israel, especially Tel Aviv. Just wait and see. Dah lama bersabar. Orang Islam terikat tangan untuk berlawanan kau. Sebab apa? Kau tu di-backing oleh Amerika dan Great Britain dengan England, United Kingdom. Itu yang saya dah cakap. Tak apa, kita hold dulu gempa bumi dari dekat US. So Biden pun dia cakap minta ni buat negotiation untuk ceasefire. Jadi hold lah situ. Tapi all this while memang Amerika yang support kau. Dari segi teknologi, dari segi senjata, dari segi kewangan, semua Amerika. So kita akan uplift kita punya ni. Kita nak Amerika kena. Bagi satu pengajaran pada mereka supaya jangan lagi menyokong kau. Biar kau berdiri dan kau jadi sendiri. Kita nak Amerika kena. Juga earthquake. Tak pun dah kena dah banyak negara lain. Tapi kita nak kena. Specifically California. LA. Washington. Ada di spot lah. Paling kurang pun kita nak kena. Macam dah. Biar fair and square lah. Kalau China kena 7.4. Israel kena 7.4. US pun paling kurang pun 7.4. Baru fair. Sebab apa? Bila macam China. Jadi kat China, impact dia dekat bahagian selatan. Itu sebab saya dah cakap tadi. Kena kat China, Indonesia akan kena. Because dia punya impact. Dia punya gegar, dia punya ring tu. So kena. Kita kena. Indonesia kena sebelah. Mula dia kena dekat Nias. Belah kiri dia. Tadi kat Laut Sunda kena. Lepas tu bawah tu kenalah. Filipin kena, kat bawah tu kena. Itu memang dia punya impact. Sebab dia dari atas dulu, yang besar. So bila besar bergerak, bawah pun akan bergerak. So minta maaf lah Indonesia. Tak boleh kata apa. Because dia punya laluan tu. Laluan tu memang kena. So because kita nak ajar dia, you kena. Yang sebelum ni kita tengok US dekat kawasan-kawasan Hawaii tu dah ada kena. Itu sebab okey, sekarang ni kita akan nak kena kat situ. Kita minta Allah makbulkan juga. Kena US, California, LA atau Washington ni kita kenakan. Biar dia tahu supaya lepas ni kalau sebulan ni dia kena, saya kena, okey, itu adik-beradik lah. Israel sama US kena. Patut ke? Patutlah. Balik back to back. Back to back. England ni belum tak tahu lagi. Sebab kita tengah nak tengok laluan-laluan tu. Nak minta apa yang patut Tuhan bagilah pada England ni. Kita tunggu dulu. So kita nak selesaikan ni. Because of Israel was backed by the American. So American will have to pay. Kalau Israel kena 7.4, you akan kena. Minimum pun 7. Kalau boleh add par lah 7.4. Itu yang kita poinkan. Jadi saya tak nak bercerita panjang. Dan sekarang pun dah dekat setengah jam. So kepada para sahabat semua, jangan lupa fidyahkan Al-Fatihah kepada bumi Palestin agar Allah melindungi rakyat Palestin, pejuang-pejuang Palestin, rakyat dia yang teriniaya ni.
Sama-sama kita fidyahkan Fatihah. At least pun 10 lah. Lepas solat tu fidyahkan Fatihah untuk Palestin 10. Tu je. Apa yang kita boleh buat, bolehlah kita derma RM10, RM20, RM30, RM40. Boleh derma. Tapi doa kita tu lagi baik. Doa kita sampai pada Tuhan terus. Doa tu sampai terus pada Tuhan. Ya. Tu je cerita. Macam kita lah dengan bos kita, hantar petition letter, hantar petition. Macam jugalah. Ini sama jugalah, kita hantar Fatihah tu untuk kita hantar petition tu. Supaya Tuhan lindungi dia, bagi kemudaratan, kemusnahan kepada negara yang menganiaya dia. Tu je. Itu sebab kita hantar fidyah Fatihah. At the same time, kita dah minta Tuhan lindungi bumi Palestin, lindungi rakyat dia, berikan semua yang terbaik, dan kepada musuh dia, berikan kemusnahan pada dia orang. Biar dia terima bala pula. Jadi biar dia kena berdua lah. Tel Aviv kena, Israel kena, US pun kena. Biar cakap, lah kena sekali. Dua-dua kena. Dia orang tahu, dia gang baik. Biar dia kena. Itu yang kita pohonkan. So, saya tak nak bercerita panjang. So, pada tuan-tuan semua, jaga diri, jaga penjarakan. Okay? Jangan lupa minum air suam, campur limau 3 biji, campur garam, minum. Itu jaga diri kita. Luar kita boleh jaga, dalam pun kita boleh jaga. Macam itulah. Supaya kita tidak terpalit dengan COVID-19. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.